Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin amma ba'du. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Reza selaku moderator, para pimpinan Golkar Ihsan, muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini 29 November 2024 bersamaan dengan 27 Jumadal Ula 1446 kerana kita dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab Rukun Iman. Kitab yang ringkas ini insya-Allah ada manfaatnya sebab dia mempunyai kitabnya ringkas tapi perbahasan yang besar. Kerana itu kita nak kenal Allah, nak kenal Rasul, malaikat, kitab-kitab, hari akhirat, qada dan qadar yang sangat penting dalam kehidupan kita semua. Maka pada malam ini sambungan kita siri yang ke-9, iaitulah masih lagi dalam bab yang ketiga, dalam rukun yang ketiga, iaitu beriman dengan kitab. Jadi para jemaah yang ada kitab boleh ikut daripada awal lah, daripada awal bab saya ulang kaji balik secara ringkas. Kita ulang kaji bermula di muka surat 58. Beriman dengan kitab-kitab Allah yang diturunkan ke atas Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam ialah rukun iman yang ketiga. Rukun iman yang ketiga. Ar-Ruknus Salis. Dia panggil rukun iman yang ketiga. Kerana Allah Ta'ala telah mengutuskan Rasul-Rasulnya dengan bukti-bukti yang jelas serta menurunkan kepada mereka kitab-kitab yang menjadi rahmat kepada alam semesta, menjadi petunjuk kepada mereka untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat, juga sebagai pedoman hidup yang akan mereka lalui dan penyelesai kepada semua perkara yang menjadi perselisihan di kalangan mereka. Itu kitab. Jadi kita beriman dengan kitab. Setiap Rasul ada yang ada kitab sendiri, ada Rasul yang menyambung kitab Nabi ataupun Rasul yang sebelumnya. Maka kitab-kitab itu, beriman dengan kitab ini sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam ayat surah An-Nisa 36. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasuli wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wahai orang-orang yang beriman, tetapkanlah iman kamu kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepada Rasulnya, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada kitab-kitab suci yang telah diturunkan terdahulu daripada itu, dan sesiapa yang kufur ingkar, maknanya kewajipan kita beriman kepada semua kitab yang Allah Ta'ala turunkan kepada Rasul alaihi wassalatu wassalam. Kemudian kita dah bincang dalam siri lepas keperluan manusia kepada kitab, kepada petunjuk dan hikmah daripada penurunannya telah kita bincangkan. Sambungan kita pada kali ini iaitulah di muka surat 68. Muka surat 68, kitab-kitab yang diturunkan dari langit yang disebut dalam Al-Quran dan disebut dalam sunnah. Dalam Quran ada, dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dia panggil kitab yang perlu kita kena belajar, yang kita kena hayati. Jadi kalau tidak, kita tidak dikira beriman selagi tidak beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla melalui kitab-kitabnya kepada Rasul-Rasulnya alaihi wassalatu wassalam. Baiklah para jemaah sekalian, kita tengok tajuk yang kita buat ni. Tajuk yang kita sebut sekarang, yang pertama, Al-Quranul Karim. Al-Quran Karim ni satu kitab yang mulia, iaitulah kitab yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla
Tengok, dia punya definisi Al-Quran Karim, iaitu Al-Quran ialah kalamullah. Kita orang yang beriman ni, dia panggil akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita beriman bahawa Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Siapa dia kata Quran tu bukan makhluk, maka orang tu tidak tidak betul. Cerita ni sudah lama berlaku, di zaman Imam Ahmad lagi sudah ada, dan perlawanannya begitu berat pada zaman tu. Maka alhamdulillah penerusannya Al-Quran kalamullah. Kata-kata Allah. Yang Allah SWT turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya'i wal mursalin. Jawatan Nabi kita sebagai penamat sekalian Rasul. Mana selepas Nabi datang, tak ada lagi Rasul yang lain. Selepas Nabi kita tu dibangkitkan, tak ada lagi Rasul yang lain. Dan termasuk Nabi-Nabi pun sudah tidak ada. Karena itulah bila sebut nama Nabi SAW, kita kata khatamul anbiya'i wal mursalin. Penamat bagi segala Rasul, segala Nabi dan Rasul. Dia yang terakhir semua. Uh, ia adalah kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah untuk menjamin, ya Allah telah menjamin, Allah jamin untuk menjaganya daripada sebarang penyelewengan. Orang tak boleh nak selewengkan Al-Quran. Nak tukar-tukar ayat ke, nak main-main tak boleh. Karena itulah bila kita tulis Al-Quran, kita kena letak dalam kurungan. Contohnya kalau kita ambil kod ayat Al-Quran contohnya. Jadi kita kena letak ini kurungan daripada awal sampai ke akhir ayat, ataupun kalau ambil separuh ayat kena letak titik sebelah. Kemudian tutup kurungan, bagi tahu al-ayah ada lagi ayat ni selepas daripada ini. Tak boleh main-main. Sebab tu anda tengok sebahagian orang ni dia buat apa ni Yasin ada tambahan ayat macam-macam, kita kata jangan. Al-Quran Al-Quran. Kalau nak buat doa, nak buat zikirlah. Tapi dengan ayat Quran kena kod dia secara apa yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah Ta'ala telah menjamin untuk menjaganya daripada sebarang penyelewengan dan pengukuhan, serta menjadikannya nasikh. Dia panggil dalam Quran tu, dia panggil Quran tu sendiri, dia panggil nasikh, yakni pembatal kepada undang-undang semua kitab-kitab yang lain setelah turunnya Al-Quran. Apa dia maksud pembatal? Nanti kita hurai nanti insya-Allah. Jadi dalil kepada Allah jaga Al-Quran ini, apakah dalil? Buktinya iaitulah firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Maknanya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memelihara dan menjaganya. Jadi Allah dah jamin bahawa aku turun Quran, aku jaga, aku pelihara dia, mu tak usah duduk main-main. Jangan siapa yang bermain-main dengan Al-Quran. Dia dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Suratul Hijri ayat 9. Macam-macam kita dengar orang cuba nak main-mainkan Quran. Nak. Orang putih ke, orang hitam ke, orang apa sajalah, kita tak nak tuduh-tuduh orang lah. Yang penting ada makhluk ni cuba nak main dengan Quran. Dia cuba nak masukkan ayat-ayat yang bukan daripada Al-Quran contohnya. Maka alhamdulillah Allah Ta'ala jaga, Al-Quran pun dijaga. Sekejap ya kita akan dapat kesan bahawa dalam ayat ini ada tambahan. Dalam ayat ini ada penyelewengan, ada orang panggil teks yang dimasukkan. Termasuk yang salah cetak. Salah cetak pun sekejap ya orang boleh kesan. Tak? Oh tengok, ya salah tu. Ayat bertukar tu. Salah ayat tu. Di akhir ayat contohnya patutnya Ghafurur Rahim, dia tak apa ni At-Tawwabul Karim contohnya. Sekejap orang boleh kesan. Itu penjagaan Quran dari sudut nasnya sendiri. Dan di sana juga ada penyelewengan-penyelewengan yang orang cuba nak tahrif. Maka Nabi SAW sebut dalam hadis, kan, kita ni akan ada kita ni akan ada
orang yang bertindak ataupun bertugas menjaga Al-Quran itu sendiri ada. Jadi tak boleh uh, orang nak cuba kacau-kacau, cuba nak selewengkan, kita kata tidak mungkin terjadi. Jadi Alhamdulillah, Tuhan jaga. Cuma di sana ada beberapa perkara yang boleh dibuat oleh sebahagian manusia, iaitu uh, mereka cuba memesongkan fahaman. Ini berlakulah. Memesongkan fahaman. Sebab tu orang kafir yang kita panggil penjajah. Penjajah ni bila mari, dia masuk dalam negara umat Islam, apa yang dia mula kacau, iaitulah kefahaman masyarakat kepada Al-Quran Karim. Hmm. Hadis yang saya sebut tadi, tuan-tuan dalam hadis ni. Hadis ini masyhur, dalam riwayat daripada Nabi SAW, ada ulama yang menerimanya dan ada yang uh, mengkritiknya. Di antara hadisnya, yahmilu hadzal ilm min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrif al-ghalin wa intihal al-mubtilin wa ta'wil al-jahilin. Ini. Jadi maksud dianya, yahmilu hadzal ilm, akan ada orang yang menanggung, membawa ilmu, maknanya orang yang menyambung tugas. Di kalangan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhu dulu. Kemudian sampailah kepada kita ini, apa dia kerja dia? Min kulli khalafin udulu. Mana setiap generasi itu ada orang yang betul-betul bertindak. Yang betul-betul bertindak. Sampai hari kiamat akan ada orang yang betul-betul bertindak. Maknanya umat Muhammad sallallahu yang baik, la yang qati'u hatta taqum as-sa'ah, tidak akan hilang sehingga sampai hari kiamat. Jadi kejadiannya yahmilu hadzal ilm, membawa agama ini. Kemudian yanfuna anhu tahrif al-ghali, mereka akan bersihkan penyelewengan yang dibuat oleh orang-orang yang menyeleweng. Mana orang cuba nak tafsir Quran dengan salah, akan bangkit umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hebat, yang benar, yang betul, akan bangkit. Kita kata alhamdulillah. Jadi itu kita kata. Uh, wa wantihalil mubtilin, dan perancangan jahat orang-orang yang nak membatalkan, condemn Al-Quran juga akan ada orang yang akan membetulkannya. Wa ta'wil al-jahilin, dan juga tafsiran ta'wil orang-orang yang jahil. Allah kata lain, dia kata lain, maka ada orang yang menjaganya. Kita kata alhamdulillah. Jadi hadis ini diriwayat oleh Abu Nu'aim dalam Ma'rifatus Sahabah, Al-Baihaqi dan lain-lain. Kita kata itu tanggungjawab para ulama Islam di dalam menjaga Al-Quranul Karim. Jadi cuma walaupun begitu, ada orang yang menjaganya, ada orang yang mengawalnya, tapi penjajah berjaya menanam kepahaman yang tidak baik dalam kepala anak-anak orang Islam. Dengan kepahaman-kepahaman timbul pahaman baru, nama dia sekular, liberal dan lain-lain. Kita kata alhamdulillah, dan insya-Allah apabila Allah jamin, maka dia terjamin. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memelihara dan menjaganya. Alhamdulillah. Dan firman Allah Ta'ala lagi, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah. Dan kami turunkan kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran, untuk mengesahkan kebenaran kitab-kitab suci yang telah diturunkan sebelumnya, dan untuk memelihara serta mengawasinya. Ini tadi kita kata tugas Quran yang kedua, mengawal
menjaga uh, daripada sebarang penyelewengan dan pengubahan serta menjadikannya pembatal kepada kitab-kitab yang dulu. Jadi dia panggil muhaiminan alaih, menjaga dia. Allah kata untuk mengesahkan kebenaran kitab-kitab suci yang telah diturunkan sebelumnya dan untuk memeliharanya serta mengawasinya. Kalau kita kata muhaimin itu mana mengawasi, menjaga dia. Fahkum bainahum bima anzalallah, maka jalankanlah hukuman di antara kamu ahlul kitab dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah kepadamu dalam surah Al-Maidah ayat 48. Jadi ayat ni waktu kita baca tafsir surah Al-Maidah dulu kita tahulah bahawa puak-puak ahlul kitab ni dia cuba nak selewengkan. Konon-kononnya undang-undang rejam ni tak ada lagi kitab Taurat. Jadi bila bawa mari Taurat depan Quran, dalam Quran ada, dalam Taurat pun ada. Jadi Quran mengesahkan bahawa benda tu ada. Mu jangan cuba nak seleweng tak pasal ahlul kitab. Ini dia panggil muhaimin. Quran itu mengawal kitab-kitab terdahulu. Kalau orang cuba nak pensungkan Tuhan ada anak ke, Tuhan ada berapa ke, jadi Al-Quran akan bawa pada kita satu, yaqul huwallahu ahad. Katakan Allah Ta'ala itu yang esa. Tak ada yang lain. Tak ada dua, tak ada tiga. Tak usah cakap. Kalau kata tak usah wayak ke apa pun, Allah Ta'ala esa, Allah Ta'ala yang esa, dia saja yang ada. Baik. Ayat ini surah Al-Maidah ayat 48. Kemudian kita beriman kepada yang kedua, kitab yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada para nabinya di bumi, nama dia Taurah. Kitab Taurat. Kitab Taurah. Taurat ialah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa dan menjadikannya petunjuk dan cahaya yang berhukum dengannya Bani Israel dan para ulama mereka. Mana asal kitab Taurat yang benar, alhamdulillah telah menjadi panduan, telah menjadi petunjuk, membawa hidayah kepada puak Bani Israel pada masa dia. Nah, cuma bila mari kemudian yang jadi penyambungan itu cerita lain. Yang penting kita beriman dengan asal Taurat. Kita tak beriman dengan Taurat, Bible, perjanjian baru, perjanjian lama yang ada di tangan puak-puak Yahudi dengan Kristiani, bukan itu. Kita beriman dengan Taurat, dengan Injil. Yang ada di tangan orang ni, wallahu alam itu cerita lain. Jadi kalau ada ni betul dengan Quran, dari sudut apa saja tauhid kita terima. Tapi kalau menyalahi Al-Quran dari sudut tauhid, lah. Cuma kita kena ingatlah para jemaah sekalian. Di antara para nabi, dakwah mereka satu, iaitulah dakwah tauhid sama je. Gilah nabi mana pun, dakwah tauhid dia satu. La ilaha illallah. Adapun furu asy-syariah dia panggil cabang hukum. Cabang hukum syariat, maka itu mereka boleh berbeza. Cabang hukum syariat mereka boleh berbeza. Mungkin haram pada kita tapi tidak pada mereka. Itu tak apa. Yang orang duduk perli main itu ada haram pada kita, halal pada kita, haram pada orang lain, itu untuk sama-sama kita. Jangan duduk main hukum tu untuk kitab-kitab yang terdahulu. Itu perbezaan yang sangat nyata. Kitab dahulu lain. Kitab yang dahulu Taurat dia berbeza dari sudut hukum. Dari sudut furu' al-hukmi boleh berbeza. Tapi dari sudut asas hukum, aslul syariah, dari sudut aslul din, tauhid, sama. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diterima, yang diluluskan oleh Allah Ta'ala hanyalah Islam. Agama lain tidak diterima. Yang maknanya semua Nabi. Walaqad ba'athna fi kulli ummati rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Semua Nabi-Nabi, kerja mereka iaitulah menyeru kepada tauhid, mu'budullah, sembahlah Allah Ta'ala dan jauhkan diri daripada taghut. Maka kitab Taurat yang kita wajib beriman dengannya ialah Taurat dengan ni. Taurat mana? Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa AS. Bukan Taurat yang telah dipinda dan diubah yang berada di tangan Ahlul Kitab sekarang. Mana ada di tangan Ahlul Kitab lah ni, pokok dia apa pening juga. Perbezaan naskhah, mazhab dia pun sangat berbeza. Dia kata kita dalam Islam ada mazhab juga tu. Tak, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, itu mazhab fiqh.
mazhab tauhid kita apa satu ya Allahu Ahad belaka. Cuma berbeza dari sudut takwil tak takwil ayat, penerimaan hadis, hadis sahih, hadis mutawatir, hadis hak itu berbezalah di antara beberapa kumpulan Islam. Adanya kumpulan Ahlul Hadis, adanya kumpulan Asy'ariyah, ada Maturidi, ada lagi lah mana-mana lain-lain lagi. Kita kata di sana ada beberapa perbezaan dari sudut perbahasan furu' al-aqidah. Baik, itu bukan tajuk kita. Yang tajuk kitanya kita nak mempertegaskan di sini bahawa kita terima Taurat asli yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Musa alaihissalam. Dia berbeza di antara Quran dengan Taurat berbeza. Apa beza dia? Cara turun. Taurat diturun sekaligus. Nabi Musa alaihissalam pergi bermunajat kepada Allah Taala di Bukit Tursena, maka Allah Taala anugerahkan kepada dia Taurat. Al-Quran, Nabi SAW diturunkan munajjaman. Turun munajjaman, mana turun secara berperingkat-peringkat. Bermula daripada Nabi SAW menerima wahyu yang pertama ketika di Gua Hira, Jabal Nur. Bermula di situ, sampailah kepada Nabi wafat selama 23 tahun. Tuan-tuan dan puan-puan bayangkan, dalam masa 23 tahun, turun sikit-sikit. Tak ada apa-apa perubahan dan tidak ada percanggahan. Sangat jauh perbezaan dengan kita sekarang. Yang kita bagi arahan awal tahun dengan hujung tahun mungkin berbeza. Ucapan seseorang dalam masa yang sama. Nah, lepas tu dia berucap lain pula mungkin berbeza. Tapi Al-Quran tidak ada yang bercanggah. Cuma di dalam Quran ada nasih dan mansuh. Tadi saya sebut tadi, Al-Quran ini menasahkan, membatalkan hukum-hukum yang ada dalam kitab-kitab terdahulu. Dan dalam Quran sendiri dia ada hukum nasikh mansukh. Maknanya hukum yang lama itu dibatalkan dengan hukum yang baru. Itu ada. Itu perbezaan. Jadi beza di antara penerimaan kitab Taurat dengan Al-Quran, apa perbezaan dia? Berbeza dianya cara penerimaan, cara turun. Sebab itulah puak-puak apa ni kafir ya, kerah kepala ni dia cuba. Dia kata apa? Dia kata suruh Muhammad minta dengan Allah Ta'ala turun Quran sekaligus. Sebagaimana Taurat, orang Yahudi lah cerita dia. Buat Mekah ni tahu apa dia. Dia tak ada kitab. Dia nama dia jahiliah buat dia tu. Tapi dia pergi ngaji Yahudi. Yahudi bagi poin untuk dia lambung. Untuk dia attack Nabi SAW. Banyaklah poin-poin yang dibelajar oleh Yahudi. Yang diajar oleh Yahudi kepada orang Mekah. Untuk apa? Untuk nak berlawan dengan Nabi SAW. Dia puak-puak Yahudi ni dia tahu Nabi benar. Tapi bila nak berlawan gitulah. Pasal itulah kita jangan belajar dengan Yahudi. Ini ada setengah orang ni dia tahu benda benar. Tapi bila nak berlawan dengan kawan tu, pasal dia bagi poin, bagi hujah. Supaya si hak lawan ni ada hujah untuk nak berdebat. Dan sebagainya. Wallahu alam. Baiklah. Jadi kesimpulan kita dengan Taurah apa kesimpulannya? Kita beriman dengan Taurah yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Musa alaihissalam. Tengok apa Al-Quran kata kepada Taurat. Al-Quran kata apa kepada Taurat? Kita. Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur. يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون بما استحفظوا من كتاب الله. Maksudnya, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurah yang mengandungi petunjuk dan cahaya yang menerangi dengan kitab itu nabi-nabi yang menyerahkan diri kepada Allah, menetapkan hukum bagi orang-orang Yahudi, dan dengannya ulama mereka, dia panggil pendeta-pendeta mereka, ahbar-ahbar mereka, ulama-ulama dia, menjalankan hukum Allah Azza wa Jalla. Sebab mereka diamanahkan memelihara dan menjalankan hukum-hukum dari kitab Allah, Taurat itu. Jadi itu tugas ulama. Tugas ulama, tugas tuan-tuan guru, tugas pendeta-pendeta itu mesti menjalankan tugas dengan baik. Jangan duduk kelentur orang, jangan duduk orang panggil buat kacau, jangan. Tapi apa boleh buat?
Kita sudah belajar dalam tafsir surah Al-Maidah, surah Ali Imran. Bagaimana penyelewengan yang dibuat ahli kitab, Allahul Musta'an. Allah Ta'ala lah bantu kita. Sebagaimana ahli kitab yang ada hari ini pun, macam-macam dia punya kerenah yang dia buat. Tamaklah secara ringkas, kewajipan kita beriman dengan Taurah. Setakat tu, cukup lah tu. Tak payah ngaji Taurah. Pernah Nabi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu minta nak pergi belajar kita. Kita ahlul kitab ni lah. Kita Injil ke apa? Nabi larang. Nabi kata tak payah tak payah baca kita ahlul kitab, membaca Quran je. Kita tu sudah dimansuhkan, tak perlu lagi kita susah-susah payah menghabiskan masa pergi duk talaki benda yang sudah diselewengkan. Sedangkan kita ada yang sahih. Sebab itulah kita hari ni kalau kita sudah boleh baca Quran, kita boleh mengajar mengaji sunnah, kita peganglah dengan apa yang kita belajar tu. Jangan duduk main-main, jangan duduk orang panggil suka-suka gitu saja, jangan. Hmm. Baik, kita berpindah kepada yang ketiga. Kitab yang ketiga, Injil. Kitab Injil. Injil ialah kitab yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Isa alaihissalam menjadi pembenaran kepada kitab-kitab dari langit yang terdahulu. Dia gitu. Maknanya kitab yang mari kemudian, dia benarkan kitab yang terdahulu. Sambung menyambung. Les, barulah kita nampak tilkal kutub, itu kitab-kitab itu min mishkatin wahidah, daripada sumber yang sama, iaitulah datang dari Allah Azza wa Jalla, yang diturunkan oleh Allah dari langit. Jadi bila bila kita tahu dia sumber yang sama, makanya dia datang dari Allah. Cuma berbeza furuk itu dibenarkan kerana kepentingan dan keperluan masing-masing. Mana zaman dulu yang ni boleh, zaman kita yang ni tak boleh, tak sesuai yang kita. Itu kita kata itulah yang jadi. Baik, kita Injil yang kita beriman, kita Injil mana? Kita Injil yang kita wajib beriman dengannya ialah kitab Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam dengan asas yang sahih, bukan Injil yang telah dipindah dan diubah yang berada di tangan ahli kitab sekarang. Bible ni, perjanjian tu perjanjian ni, dia punya Protestan lah, dia punya apa mazhab tu beza-beza pok dia tu. Jadi kita tak sedut layan lah. Tak perlu. Ha. Sebab itulah bila ada sahabat-sahabat kita ni kadang-kadang terpaksa kena baca Injil. Jadi kita kata itu dalam suasana yang tertentu pergi baca kitab Injil. Bila kita nak berlawan dengan orang-orang yang Kristian, kita kena baca kitab dia. Kalau kita jumpa versi lain, naskah lain, yang lebih sahih, kita boleh lawan pula apa yang dia pegang. Ini macam-macam orang duk cerita sekarang ni. Jumpa versi hak sahih lah, jumpa di sana di sini dia punya makhtutat atau manuskrip. Kita kata kita jumpa tak jumpa, depan kita ada pengukur, kayu ukur, parameter depan kita, apa dia? Al-Quran. Muhaimin. Nah. Firmanullah Ta'ala, وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. Dan kami utuskan Nabi Isa ibn Maryam mengikut jejak langkah mereka, Nabi-Nabi Bani Israel, untuk membenarkan kitab Taurat yang diturunkan sebelumnya. Tengok ni. Maknanya, Isa datang dengan Injil dia membenarkan Taurat. Dan kami telah berikan kepadanya kitab Injil, fihi hudan wa nur, yang mengandungi petunjuk hidayah dan cahaya yang menerangi. Ini sifat Injil, hidayah dan cahaya. Sebab dia banyak nasihat, banyak panduan, banyak sambil mengesahkan benarnya apa yang telah ada di hadapan mereka dari kitab Taurat. Mana Injil membenarkan Taurat. Sebab Injil lebih muda, dia panggil adik. Serta menjadi petunjuk dan nasihat pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi siapa-siapa dia bertakwa, dalam kitab apa ni, dia ada dalam kitab ni ada berapa sifat? Hudan, nur,
musaddiqan lima baina Taurah wa hudan wa mau'izatan. Itu sifat-sifat yang ada. Jadi dia menjadi petunjuk, cahaya dan nasihat, bimbingan. Alhamdulillah. Surah Al-Maidah ayat 46. Baiklah para jemaah sekalian, bila kita dah beriman, kita nak kesan sedikit. Allah Ta'ala bawa secebis contoh isi kandungan Taurah dan Injil yang ada dalam Quran. Jadi bila kita jumpa ayat ini, kita kata ini isi Taurat. Ini isi Injil. Allah Ta'ala bawa secebis mari, iktibas dipanggil. Macam contoh lah. Contoh yang ada dalam kitab Taurat, yang ada dalam kitab Injil. Apa ada? Iaitulah di antara isi kandungan Taurat Injil ialah membawa khabar risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Nabi yang akhir zaman akan datang, ini sifat dia. Ada dalam Taurat, ada dalam Injil. Firmanullah Ta'ala, الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. Yaitu nama-nama, yaitu orang-orang yang mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat Nabi dan sifat para sahabat. Nabi yang ummi, siapa pengikut dia, yang mereka dapati tertulis namanya dan sifat-sifatnya dalam Taurah dan Injil. Tengok, Allah Ta'ala bagi tahu, mu ahlu kitab jangan kelentong, mu Nasara jangan seleweng. Sifat Muhammad, nama dia, watak dia, perjuangan dia ada dalam kitab kamu. Jangan main-main. Apa sifat dia? Dia, yakni Nabi kita SAW, menyuruh mereka dengan perkara-perkara yang baik, ya'muruna bil ma'ruf, dan melarang mereka daripada melakukan perkara yang keji, wa yuhillu lahumut tayyibat, dan dia menghalalkan bagi mereka segala perkara yang baik, wa yuharrimu alaihimul khaba'is, dan mengharamkan pada mereka segala perkara yang buruk. Itu sifat Nabi. Wa yada'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim, dan juga dia menghapuskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maknanya dalam kitab Taurat dengan Injil berat, mari dalam Quran lebih ringan. Contohnya bila orang nak taubat. Orang dulu nak taubat kena bunuh diri. Faqtulu anfusakum. Zalikum khairul lakum inda bari'ikum. Fataba alaikum. Tapi dalam kita, ya ayyuhallazi ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Hai hamba aku yang melampau, maknanya buat dosa. Mu jangan putus harap daripada rahmat Allah Taala. Innallaha yaghfiruz dzunub. Oh, lain kita punya, hilang sudah aghlal. Aghlal tu bebanan, belenggu-belenggu yang berat-berat di kalangan umat yang terdahulu. Orang dulu tak boleh makan harta ghanimah. Dia perang-perang, dia timbun harta tu, api mari bakar. Mari zaman kita ini alhamdulillah boleh ambil harta rampasan perang, boleh dibahagikan, diberi kepada pejuang-pejuang dan diberi kepada Baitul Mal, dan boleh digunakan. Kita kata alhamdulillah, itu di antara kebaikan yang besar. Baiklah, ketiga kitab Zabur. Ketiga kitab Zabur. Zabur ialah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihissalam. Zabur Nabi Daud. Kitab Zabur kita wajib beriman dengannya ialah Zabur yang Allah turunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Bukan Zabur yang telah dipindah dan diubah oleh angkara jahat orang Yahudi. Sebagaimana penetapan Zabur ini Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nisa ayat 163. Wa ataina Dawud zabura. Wa ataina Dawud zabura. Dan juga kami telah mengurniakan kepada Nabi Daud kitab Zabur. Itu di antara kitab. Apa yang lagi? Kitab apa lagi yang ada? Dia panggil suhuf, lembaran risalah yang diterima oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihissalam. Risalah yang diterima oleh Nabi Ibrahim
dan Nabi Musa alaihissalam, yaitu suhuf. Suhuf ni macam lembaran lah, macam risalah gitu ya. Nah, macam kalau kata Taurat besar, Injil, Quran. Ya itulah suhuf lembaran. Sebab tu kalau kita bahasa Arab sekarang, suhuf tu dia macam surat khabar gitu. Nah, macam paper gitu ya. Nah, dia kecil, risalah-risalah gitu. Suhuf ialah yang telah diberi oleh Allah kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Suhuf-suhuf ini telah hilang, tidak dapat diketahui sesuatu tentang isi kandungannya. Tidak disebut, tak tahu nak cari di mana. Ah, kecuali perkara yang telah disebut mengenainya dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Taala sebut ada dalam suhuf, maka kita terimalah dia. Kita kata Alhamdulillah. Ya. Firmanullah Taala, Allah Taala berfirman dalam surah An-Najmi ayat 36 hingga 41. Ini isi cebisan petikan daripada suhuf yang ada itu. Yang pertama, tengok ayat 36. Am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa. Atau belumkah dia diberitahu akan apa yang terkandung dalam suhuf, kitab lembaran kepunyaan Nabi Musa. Bukan Taurat ni, lain pula, suhuf. Dan juga suhuf Nabi Ibrahim yang memenuhi dengan sempurnanya segala yang diperintahkan kepadanya oleh Allah. Jadi apa yang Tuhan perintah, Ibrahim ikut belakang. Apa yang Allah Ta'ala suruh, Nabi Ibrahim jalankan tugas. Itu kerja Nabi Ibrahim alaihissalam. Alla tazir waziratun wizra ukhra. Tanda ni pelajar. Isi kandungan yang pertama adalah suhuf. Yang pertama, hmm, dan dalam suhuf itu ditegaskan bahawa sesungguhnya seseorang itu tidak akan memikul dosa perbuatan orang lain. Ya. Satu, tulis. Satu, setiap kita akan menanggung dosa kita. Dua, wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Dia kata sini, sesungguhnya seorang tidak memikul perbuatan orang lain kecuali dosa yang dilakukannya sahaja. Yang kedua, dan bahawasanya seorang itu tidak memperolehi tidak memperolehi sesuatu selain apa yang telah diusahakannya. Jadi, hak kita usaha, kita buat baik, kita tolong orang, kita ibadat, kita zikir, kita ikhlas, kita bantu, semua kita akan dapat. Tapi ingat, hak awak maksiat, awak buat benda mungkar, awak ngenak kepada orang, awak kelentong sana sini, juga dapat. Itu dia panggil dua. Yang ketiga, wa anna sa'yahu sawfa yura. Dan hmm, bahawa sesungguhnya usaha itu akan ditunjukkan padanya pada hari kiamat. Mana ingat molek? Mu buat baik. Buat baik-baik. Kata di ahli motivasi, suratan amalan yang kita nak baca di akhirat esok, kitalah penulisnya. Suratan amalan yang kita nak baca di akhirat esok, kitalah penulisnya. Bukan orang lain. Kita penulis. Jadi bila kita penulis, kita kena tulis yang baik-baik lah. Sebab kita akan dibentangkan oleh Allah di akhirat esok. Allahul Musta'an. Yang ke apa lagi? Thumma yujzahul jaza'al awfa. Kemudian usaha itu akan dibalas dengan balasan yang amat sempurna. Jadi ini di antara isi kandungan suhuf yang ada dalam suhuf Musa dan Ibrahim. Ibrahim, alhamdulillah. Ada lagi petikan yang kedua dalam surah Al-A'la, surah Al-A'la ayat 16 hingga ayat 19. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Bahkan kamu utamakan kehidupan dunia. Kena atas kepala kita. Mana orang dulu zaman Musa Ibrahim duduk main dunia, pengikut Al-Quran pun
kena juga penyakit sama. Wal akhiratu khairun wa abqa. Sesungguhnya keterangan apa ni? Padahal kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Kenapa awak pilih yang tak kekal? Kenapa pilih yang orang panggil yang sementara? Kita tidak ambil yang kekal, yang abadi. Inna hadza la fi suhufil ula. Sesungguhnya keterangan-keterangan yang dinyatakan ini ada disebutkan dalam kitab-kitab yang terdahulu. Suhufi Ibrahim wa Musa. Iaitulah suhuf Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Jadi Alhamdulillah, inilah perbincangan kita yang sangat ringkas dalam beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan. Boleh ya kalau nak panjangkan, tapi dia panggil kita kena tengok dalam kitab-kitab yang panjang lah, kitab akidah yang panjang. Jadi para jemaah sekalian, Alhamdulillah, walaupun orang panggil ringkas, lebih baik daripada kita tak baca langsung kan. Jadi itu dia panggil. Maka di sini kita dapat simpulkan bahawa kitab Al-Quranul Karim adalah menjadi kitab yang terbaik. Makanatul Quran bainal kutubis samawiyah. Kedudukan Al-Quran nak banding dengan kitab-kitab yang lain, maka dia yang terhebat sekali. Sebab ayat yang kita baca tadi, wa anzalna ilaikal kitabil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaih. Mana Al-Quran dia membenarkan isi kitab dulu dan dia mengawal selia. Mana orang mari kita hok pelik-pelik, hok mari kita yang tak betul, kita kata tak salah. Aku tahu dah benda tak betul. Jangan. Mana kerana itulah uh, bila Nabi kita salah sebut menyatakan kepada kita tentang Al-Quran, maka Al-Quran yang terbaik. Jadi para jemaah sekalian, bila kita sudah tahu di tangan kita ada kitab yang terbaik, tak usah lagi duk cari kitab yang pelik-pelik yang tak terbaik itu. Alhamdulillah ala kulli hal. InsyaAllah kita sambung dalam siri yang akan datang. Kalau tidak ke mana-mana, tak ada arah melintang pada siri pada minggu hadapan, insyaAllah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kita ni, kuliah kita ni, dia banyak kadang-kadang terganggu dengan musafir-musafir, perjalanan-perjalanan. Jadi untuk maklumatlah sahabat-sahabat yang berada di mana-mana lah di luar kawasan kita ni, uh, bahawa kami di negeri Kelantan sekarang ini sedang dilanda banjir yang agak teruk. Biasa orang buat kayu ukur parameter banjir ni dengan apa? Dengan 2014. Ni tempat saya duduk ni, di Pondok Sungai Durian ni, pada 24 hari bulan 12, 2014, total tenggelam. Rumah saya tinggal atap. Pondok-pondok yang kecil-kecil terbalik. Kalau Kelantan kata terbalik, kuai habis. Jadi bila orang ukur itulah, oh, mana besar dengan 2014, mana besar dengan 2014. Itu je soalan-soalan yang ditanya. Jadi kita kata berbeza-beza. Ada tempat yang 2014 dia selamat, tahun ni tak selamat. Di tempat dia kering 2014, tahun ni naik. Gelombang yang pertama sehingga tengah hari tadi, di sinilah di Pondok Sungai Durian ni, kawan saya lah, kita tak pergi tempat lain, kita nak cerita beraya. Naik sampai ke dekat dengan dataran masjid semalam. Kemudian tadi semalam pagi tadi kering. Kita happy dah. Alhamdulillah. Tiba-tiba Mek keluar balik dia punya ramalan, hujan ni akan terus sampai 30 hari bulan sampai besok. Dan selepas Jumaat tadi hujan turun lebat sekali sampai ke Isya tadi. Nampaknya air naik balik. Kita banyaklah berdoa kepada Allah SWT untuk kami di sini dan sahabat-sahabat kita yang sekarang ini berada dalam air. Berada di berapa puluh ribu dah sudah berada di PPS, Pusat Perpindahan Sementara. Banjir, Allah Ta'ala lah bantu sahabat-sahabat kita di mana saja berada, dan Allah selamatkan kita, selamatkan keluarga kita, selamatkan harta benda kita daripada segala bala bencana air dan sebagainya. Cuma ada sedikit perbincangan lah, Ustaz Reza, moderator kita, ada persoalan ataupun orang duduk tanya tentang doa.
yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita ajarkan doa ni bila berlaku waktu sahabat datang tu kemarau. Kemarau. Bila kemarau, eh, sahabat berdoa, Nabi kita doa supaya turun hujan. Maka hujan turun. Kemudian seminggu yang datang, hari Jumaat yang sama, orang yang sama mari merepok Nabi, "Ya Rasulullah, tenggelam habis dah." Maka Nabi kita ajar doa pula. Apa Nabi kita doa? Allahumma hawalaina wa la alaina, Allahumma alal akami wal zirab wa butunil awdiyati wa manabitis syajar. Hadis ini sahih. Ya Allah, bawalah hujan ini ke tempat lain dan jangan turunkan ke atas kawasan kami. Ya Allah, bawalah kepada dataran yang tinggi, di apa ni, di bukit-bukit, di tempat-tempat lembah-lembah dan juga di tempat tumbuhan pokok-pokok. Ha. Jadi sekarang ni ada orang bertanya daripada pagi tadi lagi sibuk saya dengan soalan ni. Dia kata ustaz duduk ajar doa ni macam nak suruh kena orang lain. Hawa alaina wala alaina. Pindahlah ke tempat lain. Jadi susah hatilah kita. Seolah-olah macam kita macam kita apa? Macam kita nak suruh doa ni pergi ke tempat orang lain. Kita kata, tak. Bukan saya pindah daripada Sungai Durian dan pergi ke kawasan lain. Bukan kita kata pindah dari Kuala Kerai ke Kota Baru. Lah. Cuma Nabi bagi tag di sini, supaya bawa ke tempat yang tinggi, dataran-dataran itu, yang tidak memberi mudarat pada manusia. Itu maksud Nabi. Nabi pun tak suka. Sebab kalau kata di Butunil Audiyati, di sana ada juga orang Badui duduk. Adakah Nabi nak suruh mudarat orang Badui? Kita kata, hasya wa kalla, tidak sama sekali. Maka kita kena fahamlah bahawa Nabi sebut tempat-tempat tadi, tempat tinggi, tempat dataran, tempat apa ni, lembah, apa ni, semua ni di tempat yang tidak kena kepada orang. Jadi kita doa pun kita habiskanlah doa. Kita habiskan doa yang kita baca tadi, ya Allah kami mohon agar hujan uh, dibawa ke tempat lain, tidak turun ke atas kami, tidak menimpa ke atas kami. Alihkanlah di tempat-tempat yang tinggi, gunung ganang, bukit bukau, lembah-lembah dan tempat tumbuhnya pokok-pokok. Maksudnya, dan kita sambung lagi lah doa ni. Ya Allah, bawalah hujan ini untuk konteks negeri kita. Di tempat selamat, hujan ini bawa ke tengah laut. Bawalah ke tengah laut, ke tengah sungai. Masalahnya kalau tengah sungai, air sungai melimpah naik pak kita juga. Jadi kita memahami bahawa nas yang Nabi kita ajar ni benar, betul. Dan walaupun itu kita berdoa, kita lengkapkan doa kita. Ya Allah, bawalah ke tempat yang tinggi, ke tempat yang rendah, ke mana-mana tempat tanaman yang tidak memudaratkan sesiapa. Tambah itu. Ya Allah, bawalah hujan ini ke lautan, bawalah ke dalam sungai, bawalah ke tempat-tempat yang selamat, yang tidak menenggelamkan, yang tidak memudaratkan sesiapa. Ini kita kena sebut gitu. Insya Allah dengan penjelasan itu, insya Allah tuan-tuan berani baca balik. Dia kadang-kadang kita bila tengok orang panggil apa ni, kalimah yang zahir gitu macam kita nak nyanyi orang lain. Sebab ada orang tanya, ustaz, tak bahaya ke doa hantar doa ajar tu? Doa ajar pelajar lah, suruh pelajar ikut lah, bawa buat YouTube lah, bawa poster lah. Pejabat agama buat poster juga. Kita kata dah, hak Nabi tu kita kena faham dengan cara yang betul. Maknanya bawa lah ke mana tempat saja hujan ini yang tidak memudaratkan manusia. Sebab itulah kita sudahkan doa uh, apa ni, suqya rahmah, hujan ini jadikan hujan rahmat, la suqya azabin, bukan curahan air yang bawa azab, wala hadmin, bukan meruntuhkan bangunan, meruntuhkan apa ni, tanah-tanah, bukit bukau, wala gharak, yang tidak menenggelamkan orang. Jadi kita kena lengkap lah. Imam-imam yang baca doa ni, kita lengkapkan doa kita. Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal akami wal zirabi wa butunil awdiyati wa manabitis syajar, Allahumma arsilha ilal bihari wal anhari wal fayafi. Ya Allah, jadikan dia ni hujan rahmat, bukan hujan azab, bukan hujan yang meruntuhkan, bukan hujan yang menenggelamkan, dan bawalah dia ke tempat yang selamat daripada manusia dan daripada makhluk-makhluk hayawan yang lain. InsyaAllah mudah-mudahan dengan penjelasan ini hilang sedikit kegusaran para jemaah. Jadi boleh kita terus baca.
Jangan niat nak kena pada orang, kalau tidak naya gitu kan. Macam ada satu lagi doa yang orang tak berani baca, iaitu Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidup kami secara miskin. Hai, kita ni duk berniaga sekarang. Kalau minta miskin kan naya. Minta miskin kan naya. Tak, tak macam tak kena pula kita kata gitu. Hmm. Jadi yang betul bila kita tengok dalam tafsir hadis, kan, yang tafsir hadis tu bila kita tengok itu dia kata apa? Uh, dia kata Allah mahyini miskin ai bermakna mutawadhi'an. Ya Allah, hidup kami sebagai seorang miskin dengan makna orang mutawadhi', orang tawaduk. Bukan makna miskin dengan makna papa kedana. No. Jadi jangan salah faham lah. Bukan miskin di sini dengan makna papa kedana. Ya Allah, hidup kami. Nabi aja doa, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri. Tiba-tiba Allah mahyini miskinan. Kontra? Lah, kita kata tidak kontra. Miskin di sini dengan makna tawaduk. Ya Allah, hidup aku sebagai seorang yang mutawaduk. Kumpul aku bersama dengan golongan mutawaduk, sebab orang mutakabir tak masuk syurga. Yang masuk syurga ni orang tawaduk aja. Itu dia panggil. Maka dan hiduplah kami di akhirat esok bersama dengan miskin ay mutawadhi'an. Itulah yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang penting doakan pada kami semua di mana saja yang dilanda banjir, di sama ada di kita ni, pantai timur, pantai barat, termasuk sahabat-sahabat kita di selatan Thailand juga. Masya Allah, tadi saya dapat gambar masjid yang kita pergi bantu baru ni tenggelam balik. Allahul Musta'an. Kita nak kata apa? Jangan pula kata, oh membazir lah. Kullu syai'in biqada'i wa qadar. Semua benda berlaku dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Semoga berlaku dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Kita hanya boleh menyampaikan, boleh berusaha, buatlah. Sebagaimana kata dalam hadis, kalau mau tahu kiamat esok, sedangkan di tangan kamu ada pokok yang kamu boleh boleh tanam, tanam dulu. Yang kata tak makan buah dah, lah, usaha. Allahu Akbar, Allahul Musta'an. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, kami mohon dengan nama-Mu yang maha indah, dengan sifat-Mu yang maha tinggi, ya Allah, berhentikanlah hujan banjir yang melanda di kawasan kami ini. Turunkanlah air, bawalah airnya ke lautan, ke tempat-tempat lembah-lembah yang tidak mudaratkan manusia, ya rabbal alamin. Ya mujib as-sa'ilin, Allahumma hawalaina wa la alaina, Allahumma alal akami wal zirab butunil awriyati wa manabitis syajar wa ilal bihari wal fayafi wal anhar, ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikan hujan ini suqya rahmah, la suqya azabin wala gharaqin wala hadmin, ya karim ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamata was-sihhata lana wa li ahlina. Ya Allah, berilah keselamatan kepada kami dan kepada keluarga kami, kepada harta benda kami. Selamatkanlah perkampungan kami ini dan semua saja sahabat-sahabat kami yang dilanda banjir. Berhentilah hujan ini. Ya Arhamar Rahim, bawalah hujan ini ke tempat-tempat yang selamat, yang tidak memudaratkan manusia dan juga bahaim, hayawan-hayawan, ya mujibas sailin. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.